Yang mulia Tuan Pengerusi Majelis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, dan rakan-rakan yang saya kasihi. Tajuk cerita saya ialah Alibaba dan 40 orang penyamun. Pada zaman dahulu, di negara Parsi, ada 2 orang adik-beradik. Abang bernama Kasim, adik bernama Alibaba. Kasim berkahwin dengan wanita kaya, manakala Alibaba berkahwin dengan wanita miskin dan menjadi seorang pemotong kayu. Pada suatu hari, Alibaba memotong kayu di hutan. Tiba-tiba, dia terdengar hentakan kaki-kaki kuda yang menderat. Dia bersembunyi di belakang pokok kerana terlalu takut. Sekumpulan 40 orang berkuda berhenti di depan batu tongkol. Apa yang mereka buat di sini? Bisik Alibaba. Seorang ketua melaung, "Iftar ya sim-sim." Pintu gua terbuka. Para penyamun masuk ke dalam gua. Alibaba sungguh terkejut hingga terlopong mulutnya. Tidak lama kemudian, pintu gua terbuka semula dan para penyamun keluar dari gua. Oh, saya tahu. Ini pasti tempat simpanan harta rompakan. Alibaba berjalan ke depan batu tongkol dan menyebut, "Iftar ya sim-sim." Pintu gua itu pun terbuka. Alibaba memasuki gua itu. Wah, ada emas, permata, berlian, batu delima dan banyak lagi. Alibaba mengesap matanya dan tak percaya. Saya akan mengambil sekalung siling emas. Sudah pasti para penyamun tak perasan. Setiba di rumah, tengok apa yang bang jumpa. Isteri Alibaba berasa hairan melihat siling emas yang sebanyak itu. Abang curi siling emas ni ke? Panjang ceritanya, abang tak ada curi apa-apa. Ya sebenarnya harta curi. Ha. Pergi ke rumah abang saya dan pinjamlah dacing. Tanpa diketahui, kakak ipar sebenarnya telah membubur sedikitkan pada dacingnya tersebut untuk mengetahui apa tujuannya Alibaba mahu meminjam dacingnya. Keesokan harinya, isteri Kasim terkejut apabila terlihat sekeping siling emas melekat pada dacingnya. Lalu dia memberitahu suaminya, Kasim, tentang kekayaan adiknya. Alibaba ada siling emas? Dari manakah dia dapatkan siling emas tu? Jadi, dia terus ke rumah Alibaba dan meminta Alibaba menceritakan kejadian yang sebenarnya. Alibaba pun menceritakan tentang penyamun dan gua itu kepada abangnya. Itu memang hebat. Abang akan pergi ke sana esok. Apa kata kunci untuk membuka pintu gua, dek? Iftar ya sim-sim. Abang akan ingat kata kunci itu. Pagi esok, Kasim pergi ke gua dengan 4 ekor keldai untuk mengambil emas. Apabila sampai di pintu gua, dia pun laung dengan kuatnya. "Iftar ya sim-sim." Pintu gua itu terbuka. Menakjubkan, tak sangka betul. Banyaknya emas, banyaknya permata. Saya akan ambil kesemuanya. Ha. Kasim memasukkan kesemua siling emas dan permata ke dalam kalung. Tapi, bila sampai di pintu gua, dia berfikir apa kata kunci itu. Ibi ya sim-sim? Ubi ya sim-sim? Sesiapa bukakannya? Kasim terlupa langsung kata kuncinya dan terkurung di dalam gua. Akhirnya, dia dibunuh oleh ketua penyamun. Setelah abangnya tidak balik-balik, Alibaba pergi ke gua untuk mencarinya. "Iftar ya sim-sim." Pintu gua itu terbuka. Alangkah sedihnya dia menjumpai mayat abangnya. Tidak, oh tidak.
Ali Baba membawa mayat abangnya pulang dan meminta pembantu Kasim bagaimana supaya rahsiakan punca kematian Kasim. Keesokan harinya, penyamun itu pulang ke gua. Di manakah mayat itu? Tentu ada orang yang tahu rahsia kita. Kita harus cari siapa orang itu. Semua penyamun berlega di sekitar kampung. Seorang penyamun pergi ke rumah doktor. Awak tahu tak siapa yang baru meninggal? Ya, Kasim yang baru meninggal. Adiknya, Ali Baba yang uruskannya. Jawab doktor. Penyamun itu pergi ke rumah Ali Baba dan menandakan pintu rumah dengan tanda pangkal. Namun demikian, Morgiana yang pintar itu telah menandakan ke semua rumah di kawasan tersebut. Para penyamun gagal mengecam rumah Ali Baba. Akhirnya, ketua penyamun menyamar sebagai saudagar minyak yang bermalam di rumah Ali Baba. Sebaik Ali Baba tidur, ketua penyamun merancang untuk membunuhnya. Sekali lagi, Morgiana mencurahkan minyak mendidih ke setiap tong. Ouch! Setiap penyamun di dalam tong telah dihapuskan. Menjelang malam, ketua penyamun keluar lalu membuka tong. Dia terkejut apabila mendapati kesemua anak buahnya telah mati. Dia terperangkap dalam jeratnya sendiri. Dia larikan diri dalam ketakutan. Keesokan hari, Morgiana ceritakan kesemua kepada Ali Baba. Kamu dah selamatkan nyawa saya. Saya amat menghargainya. Mulai hari ini, kamu ialah ahli keluarga kami. Akhirnya, hanya Ali Baba sahaja yang mengetahui rahsia tentang harta gua itu. Ifta ya Sim Sim. Sekian, terima kasih.